Satu taman, satu sekolah. Perlu diwujudkan sekolah sebab penduduk semakin ramai. Tak, dia bukan macam tu tau. Zaman Cik Zuhairi dengan saya dulu, kita naik bas kan, berapa jauh nak sampai ke sekolah. Kita siap belajar, bajet nak tekan loceng kat mana. Kalau cepat sangat, kau berhenti awal sangat, nanti kau jauh jalan kaki. Betul tak? Betul tak? Dia timing tu penting. Budak sekarang tak tahu tau benda tu. Kan dulu mula loceng, macam kau bangang sangat tak tahu tu loceng kan, dia tulis tu kan. Kan lepas tu ada satu tu dulu kan, yang zaman dulu tu yang panjang tu, kita tekan cet kering kan. Dia tekan tu tak bunyi bang, tak bunyi, tekan kan lah. Kalau kita tekan lewat sangat, terlajak daripada tempat yang kita nak berhenti. So timing tu penting. Datang kan, sekarang tekan. Kita pun tekan kan. Dulu ingat konduktor bas masa tu glamour. Dia pegang tiket macam ni kat tangan kan. Duit pun susun macam ni, RM5 ni dulu kan. Betul. Tapi kita tengok sekarang ni, budak-budak sekarang ni tak ada. Dia orang semua tak rasa benda tu. Budak-budak sekarang semua makanan sampai kat rumah. Kan? Saya memang tak boleh betul makanan budak-budak sekarang. Spaghetti lah. Olio apa benda? Apa nama tu? Apa? Contohlah. Makaroni lah, apalah kan. Ya Allah, macam mana ni? Berkenyang ke makan benda tu? Budak-budak sekarang dia nak nasi juga sebenarnya. Bagi dia nasi baru dia kenyang. Saya dah lama dah putus nasi ni. Alhamdulillah tu sebab perut saya okey sikit. Kalau tidak tu membulat tau. Saya kena kurangkan berat badan saya. Kalau tidak tu lah komen, Ustaz dah makin sihat sekarang. Macam lah dia. Dan mendapatkan keperluan asas. Apa sahaja aku cerita pasal bas tu tadi? Kenapa? Pasal apa tadi? Sekolah. Tak, sebab orang semua nak tuntut hak dia nak sekolah dekat. Sampai satu tahap anak-anak ni membesar. Dan sampai beberapa generasi dia dah tak ada kat situ. Ini yang berlaku sekarang dekat banyak kawasan sekarang ni. Bayangkan saya pergi ceramah dekat Benta, dekat Kuala Lipis tu. Sekolah dekat situ. Dia buat ceramah motivasi UPSR, dia panggil Samsul Debat. Saya pun datang lah. Tapi masa sebelum saya datang tu, PA saya terkejut lah. Dia kata dia target, dia nak buat ceramah motivasi UPSR. Masa tu sebelum PKP lah. Untuk 10 sekolah. Untuk calon-calon UPSR 10 sekolah. Kau agak-agak berapa dia nak bayar aku? 10 sekolah. Okay? Kan? Berapa katnya? Jadi, mungkinlah dia cakap RM1,500 kot. Ada cakap RM2,000 kot. Dekat RM3,000. Dia nak bayar RM300. 10 sekolah. Bukan satu sekolah RM300. Semua sekali 10 sekolah tu jamakkan RM300. Terangkat kening PA aku tau. Tapi saya cakap tak apa sebab saya jenis tak suka batal program. Tapi Tuan Zuhairi yang hari ni dah lulus tu salah dikurangkan. Jadi kan. Jadi bila 300 tu saya okeylah. Saya kata jangan batal pasal semua. Saya tanya ada tak program tempat lain nak buat program tak. So kebetulan ada satu surau nak buat petang tu kat Jerantut, malam tu dekat daerah Benta tu satu masjid lagi buat satu program lagi. So ada 3 program. Okeylah sekali kan. Sempatlah saya pergi makan patin steam Azmi dekat Lipis. Sedap gila. Sedap betul. Ngeletek nyawa dak sedap betul. Sah sedap Siapa orang Lipis ni? Mana orang Lipis? Tak mengaku lah dah. Aku tahulah dok kalau Lipis ni baik kau ngaku. Mana orang Lipis? Tak ada. Okey tak apalah. Tapi memang sedap ikan talap ikan bau, ikan patin ni sedap betul. Kalau dia masak tu. Saya suka patin goreng. Suka betul. Gatah pun tak apa. Jadi bila saya pergi kat sekolah tu apa yang berlaku tuan? 10 sekolah ni rupa-rupanya calon UPSR ni setiap satu sekolah ni calon UPSR ni sekolah ni seorang. Sekolah ni 2 orang. Sekolah ni seorang, sekolah ni 3 orang. SKM, sekolah kekurangan murid. Cikgu pun lagi ramai daripada budak-budak dia. Bayangkan. Sampai satu tahap. Itu saya kata tadi, kadang-kadang kita gemar minta. Sampai satu tahap keperluan tu dah tak ada.
Itu sebab kadang-kadang kita terlampau banyak sekolah kita buat, lepas tu maintenance dia pun tinggi. Sebenarnya dah cukup-cukup lah. Asal buat taman baru nak sekolah baru. Taman baru nak sekolah baru. Lepas tu buat taman banyak, kubur makin kurang, kubur tak cukup. Itu yang sekarang ni banyak PBT, pihak berkuasa tempatan, dia letakkan syarat pemaju-pemaju perumahan buat taman perumahan mesti reservekan tanah kubur. Kalau dia tak reservekan tanah kubur, dia kena allocatekan certain amount of money bagi dekat kerajaan negeri untuk tebus mana-mana tanah untuk dia jadikan sebagai tanah kubur. Ni dia buat rumah, buat tempat orang hidup, tempat mati tak dipikir nak rumah dengan lombong tu. Kan? Yang tu yang kena fikir. Itu yang berlaku. Saya pakai bahasa yang mudah faham ya. Tentu. Hak mendapatkan keperluan asas. Kedua, hak untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan yang selamat. Baru-baru ni ada satu program apa ni, saya sebutlah jenama dia. Wow apa ni? Apa dah Allah lupa pula. Saya memang lupa lah. Ada satu saya buat ceramah macam dia macam ala-ala konsep Grab dengan itulah, dengan Foodpanda tu, tetapi dia untuk pedicure, manicure, rawatan kecantikan, massage dia buat. Bukan apa tak ada, tapi saya bagi talk tu untuk usahawan-usahawan. Jadi dia bukan pakai call je, kita WhatsApp untuk perkhidmatan pedicure manicure, dia datang rumah. Dia bawa set dia, siap urut, massage, siap dengan pedicure, manicure, semua dia buat. Dan saya tengok lah, saya kata sebelum buat pedicure manicure tu, saya bagi talk motivasi tu, you all kena nampak diri you all tu boleh menjadi motivasi. Tapi muka kau pun tak boleh belah. Macam mana kau nak bagi perasaan kecantikan pada orang macam tu kan? Jadi maksudnya kau pun kenalah muka kau elok, muka kena bersih, cantik macam tu kan? Saya cakap macam tu. Jadi memang dia buat lah. Dan konsep perkhidmatan terbaik dan selamat itu kata dia akan pergi, tapi benda-benda ni tak diambil kira. Benda tu membahaya. Rupa-rupanya dijadikan orang kata medium untuk orang tak bertanggungjawab, rompakan, pecah masuk dan sebagainya. Sekarang ni banyak berlaku kan? Banyak berlaku sekarang ni. Lepas tu belum cerita lagi, tiba-tiba dapat call, cik ada kes dengan file SPRM ni. Kan banyak scammer sekarang ni. Dia mengaku dia KPDN pun ada. Dia mengaku kan, cik ada kes ni, kawan saya kena seorang, kena tipu scammer. Lepas tu dia pun tak apa cik tengok betul tak ni nama company cik. Dia boleh tahu, dia tengok rekod SSM tu, betul ke cik pernah ada company ni, lepas tu ada tunggakan banyak ni. Cuba cik, tak apa cik, saya bagi ni link ni, cik tekan, cik isi je borang ni, tak apa, nanti kita akan tengok. Rupa bila tekan, dia tak perasan, dia masuk nombor akaun, dia masuk nombor PIN, dia masuk habis duit dalam akaun dia 40,000. Dekat akaun bank yang kuning yang gambar rimau tu. Tapi dia cepat-cepatlah pergi bank. Nasib baik bank sempat sekat transaksi tu. Kalau tidak memang kawan saya sama sekolah dengan saya dulu. Nak cakapkan benda ni bukan cerita. Alah takkanlah tak boleh fikir. Tak. Kita waktu kita kena ujian tu belum tentu kita sempat fikir. Itu sebab kita kena hati-hati, sentiasa beringat. Pergi umrah bayar 3,000 sahaja. Lagi 3,000 ada Datuk Seri tu akan sponsor. Langsung tawaf dekat KLIA. Kan hati-hati. Kita dah tahu dah ramai orang kena tipu. Kan Nabi ajar, Nabi kata orang yang cerdik tidak akan membenarkan dirinya masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Orang lain dah jatuh dalam lubang tu, janganlah kita jadi orang kali yang kedua pula masuk. Kan walaupun kita tak pernah kena, kita nak cuba pula dulu. Kan? Macam adik saya lah, ni cerita lah. Adik saya adalah hamba Allah ni pinjam duit dengan dia. Adik saya ada hamba Allah ni pinjam duit dengan dia, bermula 1,000 tak bayar. Lepas tu pinjam 2,000 tak bayar. Lepas tu dia cuba minta dengan saya pula. Bila dia cuba minta dengan saya tanyalah adik saya tu, apa pandangan kau? Adik saya cakap, balung tak apa, kita tengok je perangai dia, adakah dia bayar ataupun tidak. Tengok tu pandangan korang, bagi ke tak bagi. Dengan tahap je dah pinjam kat adik aku 2 kali. Kan? Bagi ke tak bagi? Memang tak bagilah. Jadi adik saya tu boleh bagi nasihat macam tu. Tak apa balung, cuba balung bagi, kita tengok perangai dia. Tak, silap ni. Itu sebab balung call kau. Boleh kan nak pinjam duit kau sekali lagi, bagi dekat dia. Nak tengok perangai dia. Apa pandangan kau? Dia gelak. Adik saya macam tu lah. Saya dengan adik saya memang gurau macam tu. Jadi macam tu lah. Kadang ada orang macam tu kan. Jadi kita kajilah mengikut apa yang pernah berlaku. Hati-hati. Banyak berlaku. Kalau orang tu pergi umrah, bayar banyak ni, kita bayar banyak dah. Lepas tu dia dah janji dah hotel ini hotel ni. Sampai dekat KLIA kau boleh tahulah. Okey, semua jemaah, duyufur rahman.
kita akan mengerjakan ibadah. Ingat setting ibadah ni kena sangka baik. Kadang-kadang semua tak seperti sama macam kita rancangkan. Kita kena belajar redha, kita kena belajar terima. Kau percaya cakap aku tu tandanya hotel kau dah bertukar dah tu. Dekat KLIA kau dah tahu tandanya. Membak tak? Tu hati-hati. Aku tahu sangat dalam gok bahasa ni. Habislah tukarlah hotel kita ni. Tahu dah. Macam tu. Kemudian hak untuk mendapatkan maklumat. Dapatkan maklumat. Kan? Betulkah Samsul Debat terbabit dengan ni? Ada orang gunakan muka saya. Baru-baru ni kalau perasan, pelaburan patuh syariah. Gambar ustaz-ustaz semua, ustazah semua dia letak. Gambar saya, Ustaz Haryanto, Amin Idris. Tiga-tiga ada. Aku tengok mana aku nampak poster ni. Rupanya tazkirah malam Jumaat. Dia edit jadi pelaburan patuh syariah. Gambar yang sama. Itu Datuk Mahdi Bizek kan, yang ni lah dengan Datin Haliza tu, orang guna muka dia juga, guna dah muka Ustaz Haslin, dia guna muka, semua muka kena. Jangan risau, pelaburan tinggi boleh tidur malam apa, kena tipu dengan orang tak sah lah. Tak handsome tak apa, janji kaya, kau hati-hati kan. Sebenarnya biar handsome kan, miskin tak apa. Paling tidak bini kau tengok, alah tak apalah bang, tengok muka abang pun bahagia. Ni kaya muka tak boleh blur pun susah weh. Kau ngadam alah muka ni lagi susah. Betul kan. Tu sebab orang perempuan dia hari-hari dia tacap-tacap muka dia, kita kan. Macam tu lah. Ini kadang-kadang masalah perempuan ni dia gemar pakai lelawar untuk orang luar. Masalahnya untuk lelaki ni tidak. Kan? Main lagi tudung color ni. Besok macam Samsul Debat. Ni tudung dah kain sesiap ni baju. Untuk lelaki kau pakailah tu. Baju kelawar yang kau sangkut seminggu dah tu kan. Seminggu dah kau pakai baju kelawar tu kan. Menantang. Aku tahu dah panggil kau balik rumah kan, kau buka tudung tu. Kau hempah yang dekat tu. Dekat katil tu. Lepas tu kau pakai baju binatang tu. Lepas tu kau cari habitat kau kan. Kau kena faham, suami pun pengguna tau. Kan, pakaian yang terbaik untuk suami tau. Faham? Hak untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Itu hak kita. Sebelum beli, tanya. Jangan, kadang-kadang ada orang cakap, janganlah tanya banyak-banyak, nak beli-beli. Salah tu, kena tanya. Kan? Cuba kau cek, peti ais tu, dia berapa liter? Kawan dia kata, pasal bila lah peti pakai liter? Bayangkan dia pun tak tahu peti ais tu pakai liter. Bayangkan. Peti ais tu ada yang knock-knock tu. Kan? Knock-knock dia menyala. Kau nampak dalam. Wah. Jahanam cepat benda tu. Sebab kejap knock-knock. Jap knock-knock. Nak tengok apa benda dalam kan? Betul. Tu belum cerita lagi peti ais yang berdiri tu. Yang togak tinggi. Yang orang pun boleh berdiri dalam tu. Kan? Jadi, mana kata, kita kena tanya, yang ni apa kelebihan ni apa ni, dryer ni apa kekurangan dia, tanya dia. Kadang-kadang, tak ada, ni boleh kata hampir sempurna, tidak ada kekurangan, yang bohong lah cakap. Tapi dia punya ni, dia punya bil elektrik akan lebih tinggi lah. Dia beritahu, jujur, cakap je tu terang. Kan? Handphone ni hang tak? Tanya dia. Sebenarnya, telefon hang ni bukan sebab brand, tapi sebab benda yang kita sumbatkan kat dalam tu. Kan kita gemar ambil gambar, lepas tu kita simpan dalam tu, kita scroll, kita senyum seseorang. Salah macam tu. Sebenarnya gambar tu kau pergi kedai gambar, kau print. Betul, kau print, kau masuk dalam album. Tu yang sebaiknya, kemudian delete. Jadi phone kau akan tetap boleh pakai sampai bila. Laju aja. Ni segala benda nak disimpan. Video semua, video klip kau simpan. Ceramah aku je dah berapa banyak dalam tu. Jajab share. Aku pun tak sanggup tengok ceramah aku, tahu. Kerana sebalik rumah kan, anak saya tengah buka kan. Dia tengah buka kan YouTube, dia tengok kan. Saya tengok, tukar, saya kata kan. Dia tengok beria gelaknya. Saya nenek segan pula kan. Saya pun tak faham. Lepas tu boleh cerita orang edit lagi tu. Dia edit daripada gambar saya macam ni. Dia edit kecil ni. Jadi sudah tinggal muka je. Betul. Itu sekarang ni mendapatkan maklumat tu hak kita. Nak tahu ni macam mana, ni macam mana. Macam kita tempah baju, tanya dia siap bila, confirm siap. Tu yang sign receipt tu kena ambil tu. Itu satu bentuk
satu bentuk apa? Satu bentuk written agreement tanpa kita sedar sebenarnya. Dia tulis kat situ berapa hari bulan kita boleh ambil balik kan. Kebanyakan kita dah siap dah kan. Tu saya kata tu, orang Arab masuk Rejab terbayang Ramadan, kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Itu kita tu yang baju raya dah siap dah tu kan. Jadi dapatkan maklumat, tanya yang ni macam mana, ni macam mana, betul tak ni, boleh tak macam ni, tanya dia, boleh tak kalau saya nak macam ni, telefon ni boleh tak, sesuai tak kalau untuk berniaga, untuk bisnes, untuk masuk akaun, boleh tak? Boleh, tapi kena belilah dia punya memory card ni kena beli lebih sikit lah, yang tinggi sikit, hampir mahal sikit. Dia akan bagi advice. So kita berhak tanya dan dapatkan maklumat. Macam tu. Sekarang ni pekerja asing satu hal tak? Kan? Confirm ke tak lari? Ada kebanyakan yang memang lari juga. Kan? Tu pening kepala tu. Dia elok-elok ada sekali tu. Yang saya dengar tu, elok anak dia kan, mate tu pandai jaga. Balik-balik anak dia mesti tengah tidur. Rupanya hari-hari dia bancuh susu campur ubat batuk. Ada orang gaji ni macam tu. Kan? Ni perkhidmatan ni kita cerita tadi. Barangan dan perkhidmatan yang selamat. So mana tengoklah rekod-rekod dia. Dia pernah bekerja dengan orang tak? Hari ni bekerja dengan orang tu lagi bahaya. Dia dah ada pengalaman kat tempat lain, tak tahu lah dia nak buat apa kat tempat kita. Macam tu. Kemudian hak untuk membuat pilihan. Tu juga hak pengguna untuk buat pilihan. Tak boleh paksa pengguna, mesti ambil ni, mesti ambil ni. Itu hak kita. Kan? Keluar kereta baru, kita nak buat coating satu kereta. So dia bagilah package ni. Pilihlah. Dan kita berhak untuk tak nak pilih antara tu pun tak nak pilih, boleh pergi kedai lain pun boleh. Tu hak pengguna. Kita tengok, kita rasa tak kena, kita pun cakap dengan baik, minta maaf, saya rasa nantilah saya fikir dulu, kita pergi tempat lain. Kan? Dekat bazar Ramadan nanti tengoklah, dia tawaf 7 pusingan, dia sa'i 7 kali ulang alik. Macam tu jugalah kadang-kadang keluar masuk dalam kereta satu benda pun tak beli. Ada tak berlaku macam tu? Ada. Kadang nak beli tu, sebabnya saya tak pergi bazar Ramadan. Kalau pergi pun saya target satu tempat yang saya nak beli tu, beli barang tu dah balik. Macam tu je. Kita tahu dah kualiti dia macam mana. Roti john mana yang sedap kita tahu. Roti john yang sedap ni dia tak kedekut sayur. Dia tak kedekut mayonis. Sos dia melempah, menitik-nitik, gigit serap keluar. Macam tu. Ini koringnya kan. Itu masalah dia. Tu hak membuat pilihan. Hak untuk menyuarakan pendapat. Kita boleh bagi pandangan. Kak, nasi akak ni sedap-sedap dah. Cuma kak masin sangat lah kak. Beritahu dia. Hak kita bagi tahu. Servis tu bagi pandangan. Kan? Tu sebabnya kalau kita pergi dekat pejabat ni, pergi kat kaunter pejabat kerajaan, dia ada peti cadangan. Tapi masalahnya orang banyak letak resit nombor giliran kat situ. Tak ada yang gunakan, manfaatkan benda tu sebagai hak kita. Kalau ada benda tak puas hati, pekerja dekat kaunter nombor 5 pada 18 hari bulan 3 2023, perangainya macam nak bunuh orang dekat kaunter. Tulis macam tu. Maknanya apa? Ada masalah. Rupa-rupanya memang ada orang ni, kebetulan tarikh tu bila dipanggil, dia tengah ada masalah peribadi. Hari tu dia bergaduh dengan suami dia tentang pemilihan sofa. Contohlah kan. Jadi bagilah sebab apa dia jadi macam tu. Kan? Kemudian hak untuk mendapat ganti rugi. Tu dia, dapat ganti rugi kalau ada peluang. Kalau yang jenis yang menipu memang apa semua tu memang kadang susah. Tu sebabnya kalau kita tengok, kalau dengan peguam kan banyak saman-saman ganti rugi ni. Saman malu lah, saman fitnah lah. Tapi kalau dari segi produk, saman ganti rugi, apa benda kesan-kesan pada diri dia. Contoh dia guna satu produk menyebabkan apa, kulit dia tak boleh tolong lagi dah, berlubang pipi dia. Dia cadang nak buat lesung pipit kan, jadi lesung terus kan, maknanya berlubang terus. Rupanya ada kesan sampingan. Tapi kadang-kadang itu yang penting kita kena baca. Ada setengah tu dia bijak, pengeluar ni dia akan letakkan exclusion clause. Kami tidak akan bertanggungjawab sekiranya ada kesan-kesan sampingan yang menyebabkan ini. Kita pun sign. Masa itulah dia sebenarnya tidak menafikan terus liability dia, hanya mengurangkan. Hati-hati.
Kemudian hak untuk mendapat pendidikan pengguna. Macam inilah, dapat pendidikan. Kan baru kita tahu rupanya yang ni pun boleh claim. Contohlah, kita naik kereta. Saya naik kereta Azia tu dulu, pernah saya lalu dekat highway Lekas. Tah macam mana, nampak ada seekor anjing. Anjing tu sama tinggi dengan bonet kereta tu. Dia boleh lompat daripada seberang tu, dia berlari tu daripada seberang jalan. Pap, dia melintas ni. Lentas apa tu, divider tu, dia boleh lompat dan betul-betul saya masa tu tak sempat break dah. Saya cuma slowkan aja, selepaskan minyak, pam, kena dekat anjing tu. Bila kena dengan anjing tu, kaki anjing tu macam tu, ya Allah, kesian betul. Macam ni jadi macam tu. Macam tu terseliuh dan mati. Lepas tu bila dah jadi macam tu, kereta saya remuk, teruk. Rupa-rupanya kita boleh tuntut ganti rugi dengan pihak lebuh raya. Tahu tak tu? Berapa ramai yang tak tahu? Baru hari ni tahu. Kita pergi hantar dekat bengkel, berapa kos dia tu, bagi resit tu dekat lebuh raya akan bayar. Sebab dekat highway janjinya adalah bermandu dengan lancar, tak ada gangguan. Itu janji pihak lebuh raya. Macam mana binatang boleh di situ? Itu sebab kadang-kadang sekarang ni dia orang nak mengurangkan liability dia, kurangkan sikit. Dia tunjukkan gambar-gambar signboard tu, gambar binatang tu. Perasan tak? Supaya kita berhati-hati. Tapi kalau kita bawa dengan laju, dia mungkin dapat ganti rugi, tapi kurang daripada amount yang kita minta, mungkin macam tu. Itu ramai yang tak tahu. Tu sebab saya beritahu tu. Saya pun tak sangka ada orang cakap boleh claim dengan pihak highway. Ya ke? Masa tu lawyer nasihatkan. Rupanya boleh. Awak tak tahu pula. Kita pun pergilah. So kalau bawa, janganlah sesaja kita nampak binatang, kita lunggah binatang tu. Kan? Maknanya boleh elak, kita elak lah. Tapi kalau dah terkena, kita ada. Itu hak kita. Itu sebab kita kena tahu. Kan, hak-hak yang kita kena tahu. Kemudian hak untuk hidup dalam alam sekitar yang sihat dan selamat. Jadi mana kata dalam kita melihat pengguna ni, dari isu pengguna ni, pengguna berhemah, keluarga rahmah, maknanya kita dengan tu kita akan dapat mengelakkan keluarga kita ni ditimpa masalah-masalah yang menyebabkan kita menanggung rugi satu perkara tu dengan dahsyat sekali. Contohnya sakit, contohnya kita menanggung kerugian dari segi keuangan, tertipu dan sebagainya. Itu sebab kena hati-hati. Jangan kita semudahnya mengeluarkan duit kita untuk perkara-perkara yang tidak berkenaan. Itu sebabnya sekarang kalau kita tengok dalam kempen sekarang ni, kita tengok banyak kempen-kempen yang dibuat untuk mempromosikan tentang rahmah ni. Kan? Rahmah ni macam-macam yang kita buat, dan kita berhak untuk membuat, sebagai pengguna kita bertanggungjawab untuk membuat aduan. Tu sebab kata kadang kita tak naklah buat report, buat apa, bukannya dapat balik duit. Kadang kita fikir untuk kita je, kita kena elakkan orang lain berlaku. Orang yang lain yang berlaku tu mungkin bukan ni, tapi kita pernah fikir tak kalau anak kita pula kena, mungkin mak kita kena. Lah hari tu mak pula kena, saya dah kena dah itu, kenapa kau tak cakap? Nampak? Kadang-kadang benda ni kita kena share, kita kena buat aduan untuk mengelakkan orang lain kena sama. Kan? Yang saya cakap tadi tu, yang TV tadi tu, isteri saya lah. Dia yang kena tapi memang saya nasihatkan dia pergi buat report. Bukan apa kita tahu, kita mungkin tak boleh dapat balik pun 300 tu. Dia masa tu beli nak buat cabutan bertuah. Kononnya nak bagi hadiah dekat orang macam tu kan, untuk majlis high tea masa tu. Dia pun belilah, tengok mana tak buntang mata, dia kata. Masa tu harga berapa je harga TV tu. Kalau kat luar memang mahal lah, tapi dekat situ dia jual berapa ratus dah, 800 ke 1200 macam tu lah dia jual. Itu dia beli, tapi dia nak deposit dulu 300. Lepas dapat deposit dia langsung diam, langsung tak punya bunyi lagi dah. Itu isu dia. Jadi apa aduan kita buat? Kena buat aduan terhadap kesalahan, berani untuk bertindak dan bijak menguruskan pembelanjaan. Tu yang kata tadi, buat aduan apa-apa kesalahan yang dilakukan. Nampak contoh kita pergi dekat kedai-kedai makan, kita nampak orang tu tak pakai apron, mengadulah. Mengadu pada PBT, mengadu pada Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan, bab pengurusan pengendalian makanan. Jangan main-main, dia kena pakai ni, tutup kepala pun kena pakai.
Apron pun kena pakai. Lepas tu kita tahu pula marah, jumpa macam-macam dekat dalam kuah tu. Kan? Jumpa ni kawan tu pula main roti tepuk aja. Tahu roti tepuk? Roti canai tu dia tepuk, sap dia pegang. Tu yang elok masin tu kan. Garing-garing yang kita makan kan. Contoh. Kau hati-hati, itu sebabnya kena jaga. Kena jaga. Kan? Tu yang tanya saya pergi dekat Penang kan. Pergi dekat Penang dekat Sungai Dua kan. Char kway teow telur basuh dulu. Sekarang telur dibasuh. Aku tak tahu kenapa dibezakan tu kan. Tapi dulu saya tanyalah telur siapa basuh tu, saya tanya. Bila sampai kat kedai mamak tu pula, sampai dekat Seremban, bagus rupanya kulit telur tu dicuci. Jadi sampai kedai mamak tu saya tanyalah mamak tu yang tengah buat roti canai tu. Mamak, kau telur tu basuh tak? Dia pun jawab, saya sudah mandi pagi tadi. Itu masalah tu. Aku tanya telur yang kau nak masak tu. Kan? Yang faham-faham, tak faham sudah. Ada yang confused tu. Jadi macam tu. Kemudian, begitu juga mengurus perbelanjaan dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Betul. Kita kena hati-hati. Sekarang ni, kita kena hati-hati. Duit simpanan kita sekarang kena kontrol betul-betul. Sebab dijangkakan pertengahan tahun ni sampailah ke hujung tahun akan berlaku, tak tahulah ini rumus ke, tapi tak salah kalau kita berjaga-jaga. Kan? Dikatakan cabaran ekonomi global akan berlangsung. Dia makna tu sebabnya masa pada ketika itulah kita akan cuba tengok. Tak payah tengok tu lah, tengok waktu PKP tu. Berapa ramai yang tu duduk? Pelakon, penyanyi, bayangkan dulu kau bukan main lagi kau masuk dekat dalam kau media sosial. Kau bergambar dekat tiang kat Perancis tu. Kau sandar dekat kota London. Kan? Lepas tu kau macam-macam lah. Kau naik bar, kau dengan musim sejuk, dengan baju sejuk kau tu. Laki bini bukan main lagi. Tiba-tiba tak ada kebantuan untuk kami. Apa cerita? Bayangkan ada orang tu, dia ada job ni, pelakon tu bayangkan. Ada satu pelakon tu, dia pergi dekat satu hospital, sesi bergambar je charge RM5,000. Dia bagi talk satu hal. Bergambar, dia letak quotation lain. Maknanya dia letak. Kalau adalah sesi-sesi lain, semua dia letak ke dalam quotation. Sesi bergambar, tambah lagi RM2,000. Baca doa, RM1,000. Bayangkan. Tak, ni contoh. Aku tak cakap aku. Contoh. Allahu Akbar. Dah, ni contoh. Bayangkan. Dia bukan main ni. Satu hari, bayangkan, ada seorang artis ni, pagi, dia naik atas pentas, RM5,000 bayaran. Petang tu, RM15,000. Dia appear dekat satu ni tempat, RM15,000 bayar. Malam tu RM20,000. Sehari RM45,000. Bayangkan sebulan. Dia dah tahu lah, tu yang dia punya berbelanja. Tu dia tahu, bulan depan masuk lagi, ni masuk lagi. Dia dah tahu macam tu. Sebenarnya salah kita fikir macam tu. Siapa sangka? Itu yang syarikat travel umrah tu, ada yang dah bayar hotel setahun. Dia bayar chartered flight setahun, hotel bayar setahun. Tiba-tiba PKP, terduduk, tutup pintu depan. Sebab tak nak orang datang tuntut balik. Pulang balik deposit dia. Bayangkan. Betul. Sebab kita kena ambil langkah berjaga-jaga. Langit tidak selalunya cerah. Itu sebabnya berhemah lah dalam berbelanja. Jangan kita ni yang kata, kita gemar membelanja ni, tak apa, yang penting kualiti, yang penting ini. Saya sendiri pun pakai baju ni murah ni. Orang ingat baju saya ni sampai RM65. Tak adalah, baju saya ni RM25. Beli $2.50. Saya beli ni dekat Seremban. Saya tak nak promote kedai tu juga sebab, tapi memang apalah. Saya beli, pada saya ada sebab. Orang Melayu ada pepatah tu, dia sebut Allah membeli, menang memakai. Jangan ingat Samsul Debat ni, dia keluar TV, dia beli barang mahal. Tak ada. Ni, telefon ni, cuba tengok jam ni. Cerocor delay ni. Kan? Ni sebab apa? Sebab ada orang hadiah kat saya. Isteri saya hadiah kat saya. Kan? Tak ada. Nak beli-beli mahal, tak adalah. Kadang-kadang ada kan barang-barang sekarang yang macam betul. Kan? Kan, yang pergi bersorak kat kedai mamak tengok bola tu. Bukan original pun jersey dia pakai tu. Kan? Itu sebab bila dia cuci, dia kena pakai dry cleaning. Dia tak boleh pakai yang biasa punya cuci. Kalau tidak kan nombor dia bertukar. Dah elok nombor, dah elok,
Udah elok kan dia punya baju tu mau salah kan. Mau salah. Bila dah cuci jadi salahmu dia kata. Kan. Aduh. Aduh, contohlah kan kualiti. Saya tak kisah dengan apa juga yang berlaku pada Liverpool kita support lah kan tuan. Kan macam tu. Betul, kos sara hidup jaga kos sara hidup. Dia akan sebenarnya ni walaupun keadaan berlaku ekonomi tapi kita kawal diri kita jadi macam ikan masin. Ikan masin walaupun dia berada di lautan dalam yang masin, dia tetap tak masin. Kau gigit lah, kau masak macam tak masin dia. Ikan dalam la ilallah, apa yang kau lembab tak faham ni cakap. Dia confuse, Ikan dalam lautan dalam yang masin. Ikan tu tak masin. Faham? Iya, ceramah petang teruk betul. Dia tak masin macam mana pun. Tengok ikan apa? Ikan siakap. Tak masin. Kan? Dan siakap tu sungai ke laut? Kan? Sotong pun tak masin, udang pun tak masin, tapi ikan tu terpaksa dikeringkan, dijemur dan ditabur garam, digolek-golek dengan garam, dijemur untuk dimasinkan. Kau perasan tak buntang mata ikan tu? Sebab aku tak rela dimasinkan, dia kata. Macam itulah berimannya ikan tu. Jadi kita pun sama. Kita jangan terpengaruh dengan orang. Orang nak masin lantak dia lah. Kita tetap jaga diri kita. Ada orang cakap, aku kalau ada duit macam kau, dah lama dah aku beli ni, aku beli tu. Jangan ikut orang. Jangan. Sampai bila kau nak macam ni? Kau tengok gelang tangan aku. Tak usah. Tak usah. Kan? Kau nak jalan lawa sangat, kau nak tudung macam ni yang zaman yang lilap-lilap tu, tak payah. Tanya suami, abang macam ni okey tak? Abang okey je. Ayang pakailah macam mana pun. Abang okey je. Malahan kalau kau tak pakai apa-apa lagi aku suka. Contohlah, maknanya tudung lah. Kan? Suami dia suka. Kita ni lawa-lawa untuk suami, bukannya untuk pengguna luar. Faham? Kau pakai lawa untuk orang luar, tapi untuk suami, Allah, lebih kurang je. Baju bandel 18 lubang. Buat apa? Kemudian, negara rahmah sejahtera pula bermaksud negara yang terhasil pada pengembangan usaha pengguna kerajaan mewujudkan pasaran yang adil. Itu usaha yang dibuat. Semua kerajaan memerintah dia kena wujudkan benda tu. Kena kawal. Tu sebab musim-musim perayaan besok tengoklah ada pihak akan ambil kesempatan. Naikkan harga tertentu, sorokkan barang tertentu, ada setengah peniaga tu. Jadi barang tu susah nak dapat. Barang tu jadi mahal. Bayangan, kan? Itulah yang macam bulan puasa ni kan. Cuba tengok, tiba-tiba mahal. Dulu berapa je harga dia? Tu, siput tu. Siput hembus. Siput sedut lah. Dulu sekilo berapa je? RM5, RM3 dulu. Sekarang berapa? RM12, RM15 pun ada. Sekarang. Kecil je siputnya. Kerang, ya Allah, mahal macam mana sekarang. Nampak? Jadi memang betul lah benda tu susah nak cari. Yang senang siput yang bawah peti ais tu, kan? Yang siput bab 1 tu, kan? Jadi yang itu siput babi lah, kau tak faham lah, payah sangat dia tanya, payah sangat kan. Kan? Pasaran yang adil dan harmoni antara pengguna dan juga peniaga. Itu sebabnya, sebagai contoh, minta maaf saya cakap yang ni hakikat fakta. Kalau ikut Akta Perancangan Bandar dan Desa, untuk kita membina satu pasaraya, mestilah untuk populasi mencecah 500,000 orang baru dah ada satu pasaraya. Sekarang pasaraya terlalu banyak. Kan? Pasaraya terlalu banyak. Tu sebab pasaraya ni kejap tutup, ganti orang ni take over, benda ni buat. Sebab mati, pasaraya tu tak boleh nak survive. Pengguna sukalah sebab dia boleh pilih nak pergi pasaraya ni, pergi pasaraya ni, pergi pasaraya ni. Sedangkan dia punya competition dia tu memang tak sihat lah. Tu ramai yang tak tahu tu. Sebenarnya tak boleh, pasaraya banyak sangat pun tak boleh. Pasar mini, cuba kita tengok macam perancangan. Tu sebab ni tak boleh. Kalau satu tempat tu tak boleh sampai 10 kedai runcit. Apa hal? Kan? Dia bersaing sesama dia dekat situ pun tak sihat. Tu yang kadang-kadang
adalah satu supermarket ni, dia memang tunggu pula. Kalau ada supermarket situ baru nak naik, dia akan buka kat situ. Ada satu saya tak nak sebut lah, kan jadi benda lain pula. Kan? Kemudian dalam menepani cabaran peningkatan kos sara hidup, itu ada pula inisiatif ni, kata dia nak menstabilkan, mengharmonikan antara pengguna tadi dengan peniaga. Antara yang diwujudkan adalah 5 program utama bawah inisiatif Payung Rahmah. Di bawah Payung Rahmah tu ada 5 inisiatif. Yang pertama, Bakul Rahmah. Apa maksud Bakul Rahmah? Ada yang tak tahu, kepada mereka di rumah sila dengar dengan teliti. Bakul Rahmah ini adalah sumbangan dalam bentuk bakul makanan keperluan harian diagihkan kepada kumpulan sasa secara bulanan bagi dekat orang-orang yang memerlukan. Masalahnya kita hari ini ada maklumat tak sampai. So jangan kita hukum. Kan macam pusat zakat. Pusat zakat bagi bantuan pada mereka yang memerlukan. Alah sudahlah pusat zakat, orang ni tak cover, orang ni tak cover. Dia kata macam tu. Sebenarnya tanggungjawab kita pula, kalau nampak ada orang yang terlepas pandang, bagi maklumat dia kepada pusat zakat, bagi maklumat berjatan kebajikan, bagi maklumatnya kepada mereka bertanggungjawab nak bagi Bakul Rahmah ni. Kadang-kadang maklumat tak sampai. Maklumat yang dia ada, data tu yang diberikan oleh masyarakat setempat. Tu belum cerita lagi yang ketua kampung yang bagi geng-geng dia je, bagi senarai tu. Kan? Ni bukan cakap ni ketua kampung bukan kat sini, ni dekat Burkina Faso dan juga di Afrika macam tu. Betul, ni cerita ni berlaku. Dan lepas tu ada orang cakap, aku tak naklah bayar zakat melalui pusat zakat, nanti orang yang susah tu tak dapat, aku nak bayar sendiri. Hati-hati. Bila orang bayar sendiri, katalah orang termenipu. Bila orang termenipu, sedangkan kita ada saluran yang lebih baik untuk kita bayar zakat, maka kita berhutang Allah Ta'ala. Jangan main-main. Tu sebab dah elok pusat zakat tu, kau bayar pusat zakat. Kalau apa-apa hal tak apa ke semua, dia tanggung, bukan kita. Jangan pening-pening kepala. Lepas tu dah mula orang tanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, bayar zakat di Shah Alam atau di Johor? Kampung saya Johor, saya kerja di Shah Alam. Maka saya pun jawab, bayarlah di Shah Alam. Tak boleh ke bayar kat Johor? Kau tanya aku tadi. Macam mana aku tak menyirap bulan-bulan puasa kau tanya soalan macam tu? Kan? Kau tanya yang afdal. Bila afdal yang paling utama, yang lebih baik, maka bayar kat Shah Alam tempat kau mencari rezeki. Nak bayar kat Johor boleh tak? Boleh, tapi paling utama. Soalan kan? Iya, macam soalan orang tanya. Ada yang tanya, Ustaz, kalau lah kita tengah bersama, saya berkahwin, dia kata, masa tu kat Bukit Aman, saya dengan Abang Samsul Rau-Rau. Dia tanyalah, kita orang berkahwin, lepas tu kita bersama, tiba-tiba azan. Macam mana dia tanya soalan. Abang Samsul Rau-Rau pun cakap, soalan ni biar dia jawab. Pula kau lagi lama kahwin daripada aku, salah akulah jawab lah. Soalan tu nampak kelakar, tapi itulah kan, kena jawab. Saya pun tanyalah. Cuma sebelum saya jawab, saya nak tanya dulu, waktu azan tu sedang ke dah sudah? Saya tanya dia, sedang berlangsung atau dah selesai? Kalau dah selesai, azan aja, masuk dalam bilik air, mandi wajib apa semua, ambil wuduk, solat macam biasa, dan terus berpuasa. Tapi tak sahur, Ustaz. Kau anggaplah tadi tu sahur kau. Orang suruh makan betul-betul, kemudian lain nak yang kau hadapkan dulu kan. Macam tu salah kan. Kuncilah jam kan, macam tu. Tapi kalau sedang berlangsung, ni penting ni, kena tahu ni. Sedang berlangsung, tiba-tiba Allahu Akbar, berhenti macam tu. Isteri bang, cukup bang, macam tu. Suami pun berhenti macam tu. Jangan pula suami mak Allahu Akbar, sikit lagi. Jangan. Jangan. Tak, kena bagi tahu. Kena tahu. Oi, tak ada kena-mengena ni Bakul Rahmah ni. Yang kedua, jualan rahmah. Jualan rahmah ini program jualan murah oleh pasaraya besar dan pasaraya dengan keutamaan dilaksanakan di lokasi-lokasi rakyat masyarakat berpendapatan rendah di setiap 222 kawasan parlimen. Itu yang dah direncanakan. Mudah-mudahan dia akan dimanfaatkan oleh golongan-golongan sasar. Jadi bolehlah ada pilihan. Jadi jangan cakap tak ada alternatif, ada alternatif. Kan? Jadi mudah-mudahan. Tapi itulah, saya rasa KPDN pun kena kerja keras lah.
Untuk menyemak, kadang-kadang dia umum jualan rahmah, tapi harga tak berapa rahmah kan. Kena cek. Yang ketiga, pakej rahmah, iaitu pakej menawarkan pilihan barangan dan perkhidmatan dengan tawaran harga lebih murah daripada harga pasaran yang dilaksanakan secara sukarela dan tanpa kos kepada kerajaan oleh pemain-pemain industri dalam sektor peruncitan dan perkhidmatan. Dia sendiri nak bagi siap delivery, murah berbanding harga ni, dia sanggup tolak dia punya kos sebab dia nak bagi sumbangan kepada masyarakat. CSR, CSR. Kemudian begitu juga kafe rahmah. Kafe rahmah ni bukan untuk semua. Pemberian hidangan makanan tengah hari percuma kepada pelajar kategori termiskin di universiti awam dengan kerjasama pengusaha makanan sediada di universiti awam tersebut. So, siapa yang bekas pelajar, jangan kau bawa kad matrik kau yang lama, kau tunjuk kami nak makan di sini. Tapi sebenarnya jangan risau, dekat luar pun ada pakej rahmah tu, kafe rahmah tu, iaitu dekat restoran, dekat kedai nasi bajet tu ada. Kan? Itu tak payah tunjuk kad. Walaupun kau bekas pelajar, kau boleh beli kat sana. Dekat sini ada tak banyak jual nasi bajet? Sini banyak tak? Ada juga kan? Tapi kadang lagi sedap tau. Lagi sedap. Dia punya ayam dia, dia punya kuah dia. Sedap. Kan? Jadi pergi. Jadi begitu juga menu rahmah, penawaran hidangan makan tengah hari. Menu rahmah. Penawaran hidangan makan tengah hari atau malam yang seimbang dengan harga tidak melebihi RM5 bagi setiap hidangan dijalankan secara sukarela oleh pengusaha dan pemain industri makanan. Jadi mana kata dia boleh sebenarnya diusahakanlah buatlah yang terbaik kan, sebenarnya boleh. Mungkin dia punya kuantiti tu dia sekat sikit, beli secara banyak, volume dapat murah dan sebagainya. Sebenarnya boleh. Kan? Inisiatif menu rahmah yang diperkenalkan ini telah mendapat sambutan menggalakkan daripada peniaga sebenarnya, dan mudah-mudahan kita dapat membawa perubahan kepada masyarakat. Sebenarnya apa yang digambarkan ni adalah bila kita wujud ni satu usaha tau, satu usaha yang dibuat, tapi kita ni sebagai pengguna kena bijak. Kita tak boleh rely pada satu ni, mana saya tahu, saya ingat tu okey, saya pun belilah, rupanya dah kena. Sebenarnya kita kena tahu hak kita. Kita boleh tanya, kita boleh semak, kita boleh membuat pilihan dan sebagainya. Beli barang, hati-hati. Sekarang ni memang maklumat di hujung jari. Kan, teknologi maklumat semakin canggih. Tetapi ada pihak-pihak tertentu ambil kesempatan. Macam ni lah. Macam satu lagi ni, orang ambil kesempatan ni macam pembantu rumah. Pembantu rumah kebanyakan pekerja asing dah tak boleh masuk. Belum lagi boleh dibenarkan masuk lagi, setakat tak tahulah. Dah ada setakat yang dulu dibekukan. Jadi banyaklah pembantu asing, pembantu rumah yang masuk ni sebanyakannya kosong, tak ada permit, tak ada apa. Jadi ada orang ambil kesempatan, bayar RM8,000, bayar RM10,000. Kemudian warranty 3 bulan. Lepas 3 bulan lagi kan? Kita ni berbayar berhabis ni, nak pula kerja makan gaji ngam-ngam kan? Lepas tu kita bayar tu, ingat nak keselesaan, rupanya lagi susah sebab bila dah tak ada tu dah berterabur lah pula balik semula. Nak ulang balik tu memang tu yang kadang-kadang orang jadi tu. Sebabnya orang kata sesal dahulu pendapatan. Maksudnya bila kita sesal awal-awal tak apa, biarlah susah awal tak apa. Mudah-mudahan kita dapat ni. Jadi tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, pentingnya untuk kita melihat bahawa perkara-perkara ni sebenarnya tak akan menjadi kejayaan, tak akan menghasil kejayaan kalau kita tak nak mengambil peluang untuk melaksanakan setiap hak-hak yang kita ada. Kita boleh memilih, kita tak nak. Kita boleh tanya, kita tak nak tanya. Kita boleh untuk mendapat kepastian, kita tak nak. Dan akhirnya yang tak aniaya dan rasa dizalimi adalah kita sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka dengan ini saya mendoakan agar kita semua berjaya menjadi seorang pengguna yang berhemah dan akhirnya membawa kesan natijahnya kepada keluarga rahmah, mudah-mudahan. Terus balik pada tajuk tak tahan tu. Kan? Sebab saya faham signal-signal yang diberikan tu, saya faham.
Kalau cara dia memandang jam, resah gelisah kan, macam tu pandang, kau apa habis ni weh, dia dah tanya kawan dia kan. Jadi saya faham tu belum lagi sesi bergambar lepas ni kan. Saya tak masuk dalam quotation, okey, hanya sah. Aduh. Jadi apa-apa pun mudah-mudahan saya cuba share lah dari segi aspek kepenggunaan ni. Memang tahap kesedaran pengguna di Malaysia sangat rendah berbanding di negara luar. Bukan kita nak cakap apalah, kita jenis tak kisah, biarlah. Mak kita kena ingat tak dulu yang jenis datang rumah yang suruh gores tu, gores dan menang, tahniah makcik, makcik menang kipas baru pula tu, alhamdulillah. Tapi makcik, sebelum makcik dapat ni, makcik kena jawab 3 soalan. Hadiah pula umum dulu. Orang jawab soalan dulu. Dah umum, lepas tu makcik kena bayar sikitnya, hanya duit proses penghantaran sahaja. Faham? Sekali sampai lain rupa kipasnya, kipas sate punya. Kan? Nak beli kipas elektrik dapat kipas sate. Melampau tu bohongnya kan. Macam tu lah. Banyak orang ambil kesempatan sebab apa? Sebab dia tahu masyarakat kita jenis marah 2-3 hari je, lepas tu senyap. Tak ada pun yang sampai nak buat report. Tak ada yang cakap kat mana saya patut mengadu pasal ni. Tak ada. Saya dulu pernah kena apa tau? Pernah kena macam ni. Hello, Assalamualaikum. Cik Samsul, saya daripada ni. Sekejap ya, ambil masa sekejap ya. Saya daripada syarikat insurans ni. Tak apa Cik Samsul. Cik Samsul tak nak pun tak apa Cik Samsul. Dengar sikit je. Saya pula dengar. Cik Samsul dia sakit jantung tak? Cik Samsul umur Cik Samsul berapa? Boleh tak sebut nombor IC Cik Samsul? Cik Samsul, dia tanya ni, soalan tu sebiji dalam borang tu. Tiba-tiba, tak sampai 2 minggu, sampai polisi tu kat rumah saya. Dah siap dah hantar dekat bank berkenaan tertentu untuk tolak gaji setiap bulan. Bayangkan dengan call, dia anggap saya bersetuju sebab saya layan. Dia potonglah yang Cik Samsul tak ambil pun tak apa tu, dia potong dekat tu, dia ambil yang isi borang. Kononnya tolong isikan borang untuk kita. Apa yang saya buat masa tu, bila saya tanya, saya dapat nasihat, saya masa tu minta nasihat peguam saya pun terus buat aduan kepada bank negara dari segi amalan keuangan ni. Rupanya tak sampai apa-apa, dia return balik. Duit dah siap tolak gaji, 3 bulan tolak. Lepas tu dia return balik. Sebenarnya kita kena buat macam tu. Kita biar buat macam mana, okey je, biarlah sikit je pun, kata. Janji ada, dia kata kan. Tak, kita tak boleh sikap macam tu. Itu hak kita. Macam orang perempuan kan, dengan orang lelaki ada hak-hak kita. Macam sekarang orang perempuan kena, saya tak tahu sesuai ke tak cerita pasal tu. Sebagai seorang isteri di mahkamah kan, jangan emosi, beritahu fakta. Sebab sekarang orang lelaki di mahkamah syariah, dia boleh memohon poligami tanpa keizinan isteri pun boleh. Ni hak pengguna, saya kena beritahu. Tak, you all tahu tak? Tak perlu izin isteri dah sekarang ni. Tahu tak? Tak perlu izin isteri pertama. You all tak tahu? Ni saya beritahu. Nampak? Orang lelaki berminat, nampak? Macam mana? Jangan kata. Tak, betul. Sebenarnya sekarang kalau ikut mahkamah syariah sekarang ni, orang lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu walaupun tanpa izin isteri pertama. Cuma tu kena faham. Cuma bila suami itu memohon kebenaran untuk berpoligami, mahkamah akan panggil juga isterinya. Panggil untuk tanya, sekarang suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Dia cakap, kenapa tak setuju? Saya tak setuju sebab saya rasa gelap masa depan saya. Saya tak boleh terima. Contoh, dia kata macam tu. Pengkhianatan ni saya tak boleh terima. Maka hakim akan luluskan permohonan suami itu. Sebab ayat kita tidak melambangkan fakta yang sebenar. Maknanya cakap, Yang Arif, saya tak ada masalah sebenarnya dengan poligami. Cuma saya membangkang kerana saya bimbang isteri yang bakal dikahwininya nanti akan mendapat mudarat dan bala bencana. Kenapa? Pertama, gaji suami saya tidak memadai untuk menjaga kami yang sedia ada ni pun. Jadi berdasarkan kepada kemampuan dia. Macam tu, faham? Ni saya beritahu hak ni. Jangan emosi saya. Sama ni berjanji bawah pokok ketapang tu. Kau cerita janji-janji kau, tak payah.
mana saya masa awak buat keputusan tu? Ada marah dia, marah. Tak boleh emosi. Sebab ada lelaki yang memohon poligami tanpa pun ada calon. Dia saja mohon nak tengok lulus tak lulus. Memang berani betul dia. Sebab bila dah lulus pun fikir. Nampak? Maknanya ada satu lagi tajuk yang akan kita bincangkan pada masa akan datang. Adalah ini contoh je Okey, jadi tu hak tak sebenarnya itu pun hak juga. Cerita dari hak kita menggunakan peguam. Kita hak untuk tukar peguam. Hak kita tak suka peguam ni, nak peguam ni, tu hak kita sebab kita pengguna. Nampak tak? Peguam ada peguam yang murah, peguam kerajaan iaitu apa tu, biro bantuan guaman kan. Nama dia dah lain dah sekarang, bukan biro bantuan guaman, apa tu nama dia sekarang. Cuma itu hanya boleh diberikan kepada mereka yang berpendapatan berapa ke bawah itu maknanya. Tapi kalau pendapatan tangga gaji dia dah melebihi ni, dia tak boleh, dia kena pakai peguam lain. Itu cerita dia. Jadi itu pun segi hak. Sebab kan nak cerita pasal poligami sangat pun, tapi salah satu intipati kan. Sebab tu yang menarikkan semangat Cik Zuhairi tadi gurau tadi Jadi rasa cukup sekadar tu tuan-tuan dan muslimin. Ucap terima kasih banyak. Saya pun seronok kan bila dapat tajuk-tajuk yang macam ni, saya seronok kan? Sebab tajuk tu jarang saya bawa. Saya pernah sekali dapat tajuk kalau ku tahu. Gila betul tajuk tu. Lepas tu saya tanyalah pihak masjid, nak bawa apa tajuk ni? Pandai lah ustaz. Nah, ilah kau yang pilih tajuk macam tu, kau suruh pandai aku kan. Jadi ucap terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membuat galah nak menjolok buah berangan. Kalau silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan.